Saya sendiri berasa insaf setelah tiba di sini. Bagi mengenang jasa Husin dan Abbas, di kawasan makam mereka turut dibangunkan masjid yang dinamakan sempena nama dua beradik tersebut untuk renungan umat Islam hari ini. Ketibaan saya di Karbala disambut kubah-kubah dan menara-menara yang berkilauan. Hari ini terdapat kira-kira 100 buah masjid serta 23 buah pusat pendidikan Islam di bandar ini. Saban hari, Karbala tidak pernah sunyi dari kunjungan orang luar yang datang menziarahi masjid-masjid dan makam-makam yang terdapat di sini. Bandar Karbala membangun di sekitar makam berkembar Husin dan Abbas, anak Saidina Ali bin Abi Thalib. Mereka gugur akibat serangan tentera Umayyah, pimpinan Yazid bin Muawiyah pada tahun 680 Masihi dalam peperangan Karbala. Setiap sesuatu yang berlaku pasti ada hikmahnya. Akibat peperangan tersebut, bandar ini membangun dari sebuah kawasan yang tidak berpenghuni, bekas tapak perkuburan Kristian suatu ketika dahulu. Karbala membangun sebagai sebuah bandar Islam. Sebaik saja tiba di Karbala, saya terus menuju ke makam Husin yang menjadi tarikan utama pengunjung ke bandar ini. Ada di kalangan masyarakat tempatan mengambil peluang mencari rezeki dengan berjaja di bahagian luar kompleks makam ini. Saya berpeluang bersolat di Masjid Husin yang menjadi kebanggaan penganut Syiah di Iraq. Jemaah di masjid ini menyambut baik kedatangan saya. Bagi mereka, apa jua mazhab yang saya pegang bukan ukuran. Yang penting, setiap umat Islam yang berkunjung dan bersolat di masjid ini adalah bersaudara, saudara sesama Islam. Semasa berada di dalam kompleks makam Husin ini, saya perhatikan banyak jenazah yang diusung keluar masuk ke sini. Saya diberitahu jenazah-jenazah tersebut dibawa menziarahi makam ini buat kali terakhir sebelum bersemadi di pusara mereka di sini atau di Najaf. Saya turut diberitahu ada kalanya jenazah-jenazah tersebut dibawa ke makam Abbas terlebih dahulu sebelum dibawa ke sini. Begitu juga sebaliknya. Pintu masuk utama ke makam Husin ini ialah Qiblah Gate yang dihiasi ayat-ayat suci Al-Quran. Melepasi Qiblah Gate, saya ke pusara Habib bin Mudakhir Al-Asadi yang terletak di sebelah kanan. Habib adalah teman rapat Husin sejak kecil lagi. Beliau salah seorang ahli rombongan Husin yang turut gugur dalam peristiwa berdarah Karbala 1400 tahun dahulu. Pusara beliau hanya 14 meter jaraknya dari pusara Husin. Makam Husin menerima kunjungan pelbagai lapisan masyarakat. Tiada garis sempadan yang memisahkan para pengunjung yang datang ke sini. Miskin atau kaya, sama saja. Baik yang sudah berusia, yang muda maupun kanak-kanak kecil tidak dilarang dari menziarahi makam ini. Berada di hadapan pusara Husin ini,
saya perhatikan pelbagai gelagat para pengunjungnya. Ada yang menangis, ada yang berdoa, ada juga yang seolah-olah sedang tenggelam di dalam khayalan. Mungkin seperti saya yang melayan perasaan sebab di dada, mengenangkan nasib Husin. Bersebelahan pusara Husin letaknya pusara dua orang puteranya, iaitu Ali Akbar dan Abdullah, yang baru mencecah usia 6 bulan, yang terbunuh dalam peperangan Karbala. Mari bersama-sama memeriahkan Karnival Zakat 2013 pada 14 Disember 2013 bertempat di Masjid Muaz bin Jabal, Setiawangsa. Terdapat pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Jumpa anda di sana. Hidup berpaksikan duniawi, wang, harta dan kuasa mendahului carta kehidupan. Bukankah dunia ini juga menjanjikan karma kehidupan? Yang putih dibalas putih, yang hitam ada titik peringatannya. Sejarah dunia, sama ada tamadun Islam atau Barat, sudah membuktikan rasuah mampu menggegar fasak sebuah tamadun. Ikuti kupasannya bersama Wan Kamarudin dalam Racun Sebuah Tamadun. Assalamualaikum, saya Siti Saleha dan jangan lupa untuk saksikan drama siri terbaru Aku Ada Wali setiap hari Selasa jam 10 malam hanya di TV Al-Hijrah. Ku adalah manusia yang paling beruntung. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, yaitu agama Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan, yaitu semasa jahiliyah dahulu. Lalu Allah menyatukan di antara hati kamu sehingga kamu bersatu padu dengan nikmat Islam. Maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang Islam yang bersaudara. Dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka disebabkan kekufuran kamu semasa jahiliyah. Lalu Allah selamatkan kamu dari neraka itu disebabkan nikmat Islam juga. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangannya supaya kamu mendapat petunjuk hidayahnya. Surah Ali Imran ayat 103. Sebuah lagi makam yang sering menjadi tumpuan para pengunjung yang datang ke bandar Karbala ini ialah makam Abbas. Sama seperti suasana semasa di makam Husin, pelbagai karenah pengunjung dapat saya lihat di sini. Berdiri di hadapan pusara Abbas turut menginsafkan diri saya. Mungkin selama ini saya leka dan lalai dengan urusan duniawi. Sesekali menziarahi pusara sebegini, saya tersedar walau setinggi mana kejayaan yang saya capai, semua itu tidak akan dibawa ke pusara. Tiada manusia yang hidup menongkat langit. Setiap yang hidup pasti menemui ajal suatu hari nanti. Cuma bila dan di mana menjadi rahsia yang Maha Esa. Berada di dalam Masjid Abbas ini sama sahaja keadaannya seperti di mana-mana masjid lain. Tiada sebarang petanda di dalam masjid ini yang menggambarkan Iraq sedang mengalami sekatan ekonomi. Di dalam Masjid Abbas ini, pengunjungnya masih mampu beribadat dengan tenang. Saya diberitahu menjelang bulan Muharram setiap tahun, Karbala akan dikunjungi umat Islam mazhab Syiah dari seluruh pelosok dunia. Mereka datang menziarahi makam Husin dan Abbas
sempena memperingati ulang tahun peristiwa berdarah 10 Muharram. Ketika itu, kereta pun tidak dibenarkan memasuki kawasan ini kerana ianya sesak dengan lautan manusia. Malahan, semua hotel dan rumah tumpangan di sekitar bandar ini habis ditempah. Saya pernah menyaksikan sambutan acara tahunan mereka yang disiarkan melalui saluran televisyen. Begitu ramai yang mengunjungi makam kedua beradik ini. Meninggalkan makam berkembar Husin dan Abbas, saya menuju ke sebuah lagi bandar suci bagi penganut Syiah, iaitu Kufah. Kufah yang terletak ke selatan Baghdad ini adalah sebuah bandar Islam yang penting dalam sejarah awal Arab. Setelah Saidina Ali bin Abi Thalib menyandang jawatan sebagai Khalifah Islam keempat, beliau menjadikan Kufah sebagai pusat pentadbiran pemerintahannya. Di sinilah letaknya Masjid Kufah. Masjid kedua tertua dibina di Iraq selepas masjid yang didirikan di Basrah. Masjid dengan kubah keemasan ini turut menempatkan pusara Muslim bin Aqil dan pusara Hani bin Arwa, iaitu orang kanan Saidina Ali. Menurut penduduk tempatan, adalah dipercayai di halaman Masjid Kufah ini turut menempatkan makam beberapa orang Nabi, antaranya Nabi Adam, Nabi Ibrahim dan Nabi Khidir, serta tapak bahtera Nabi Nuh dipercayai tersadai selepas peristiwa banjir besar yang berlaku di zamannya. Pintu masuk masjid ini diperbuat dari tiang-tiang marmar setinggi 20 meter. Masjid Kufah pernah menyaksikan satu peristiwa berdarah di mana Saidina Ali bin Abi Thalib dibunuh ketika sedang bersolat pada 21 Ramadan tahun 40 Hijrah. Bersebelahan Masjid Kufah letaknya rumah kerajaan, iaitu pusat di mana segala urusan pentadbiran pemerintahan Saidina Ali dijalankan. Runtuhan dan tinggalan bangunan ini masih boleh dilihat sehingga ke hari ini. Setelah Saidina Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, pusat pemerintahan Islam berpindah ke Damsyik, Syria. Di sebelah barat rumah kerajaan pula letaknya runtuhan rumah Saidina Ali. Semasa saya melawat ke kawasan ini, runtuhan-runtuhan tersebut sedang diperbaiki. Jika di Karbala dibanjiri darah Husin dan Abbas, Kubah pula bermandi darah bapa mereka, Saidina Ali. Walaupun dibunuh di Kufah, Ali dimakamkan di Najaf yang terletak kira-kira 10 km dari Kufah. Salah seorang tokoh Syiah yang dikaitkan dengan Najaf ialah Ayatullah Khomeini, bekas pemimpin Iran. Khomeini menjadi pelarian di bandar ini selama 14 tahun, dari tahun 1964 sehingga tahun 1978 apabila dipaksa Saddam Hussein meninggalkan bumi Irak. Beliau seterusnya ke Perancis dan kembali semula ke negara asalnya pada tahun 1979. Menjadi satu kemestian bagi setiap pengunjung yang datang ke Najaf untuk menziarahi makam Saidina Ali bin Abi Thalib.
Mengikut Akta Kementerian Kesihatan Malaysia, minuman-minuman bertenaga jika mengandungi bahan sildenafil ataupun analog sildenafil, yang ini ialah bahan kimia yang dapat memberikan tenaga tetapi dalam masa yang sama memberikan efek yang sangat bahaya terhadap pengguna ataupun penggemar minuman bertenaga tersebut. Herba ni, bila kita minum herba mahkota dewa ni, dia memanaskan badan kita dan menyebabkan kita mempunyai tenaga. Ke mana destinasi halal kita kali ini? Kopi kuat siap. Tisu minuman taman tanaga dijual berleluasa di pasaran. Apakah campurannya? Semuanya dalam halal. Kopi kuda siap. What is the role of a Muslim woman in Islam? What is your purpose? What are you here for? You're a woman, you're a Muslim. Why are you here? What is your purpose? What do you do? You're not sent only to the human beings. You're sent to the jinn and all of the other creations of Allah subhanahu wa ta'ala to take this message, to spread the message of Islam, which is the message to worship Allah subhanahu wa ta'ala. So let me ask you again, what is the purpose of a Muslim woman in Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Imam Hafiz Al-Hafiz dan juga Chef Ammar dalam hidangan. Kalau you nak tahu saya masak hidangan apa bersama Imam Hafiz Al-Hafiz, you kena tengok program Chef Ammar di TV Al-Hijrah. Masak dari hati, masak with iman. Berdiri di hadapan makam Ali ini, saya teringatkan Masjid Al-Qadimiyah yang pernah saya lawati semasa di Baghdad sebelum ini. Benaannya hampir sama. Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah sepupu serta menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suami kepada Fatimah Al-Zahra, anak perempuan Rasulullah. Antara anak-anak Sayyidina Ali yang paling dikenali di kalangan umat Islam di seluruh dunia ialah Husin dan Hasan, cucu kesayangan Rasulullah. Makam Sayyidina Ali mempunyai 5 buah pintu masuk. Sebelum memasuki pintu utama makam ini, saya disambut penjaja-penjaja yang menjual beberapa barangan seperti kupiah, ayat-ayat suci Al-Quran, tasbih dan sebagainya. Saya sempat membeli beberapa utas tasbih sebagai tanda mata. Seperti lazimnya, apabila saya menziarahi mana-mana pusara, berada di sini, saya membaca Al-Fatihah sebagai sedekah. Makam Sayyidina Ali terletak di tengah-tengah kompleks. Ia dilitupi sebuah kotak yang bersalut emas dan perak, manakala lantainya pula diperbuat dari marmar berwarna hijau. Pusara beliau berada di sebalik pintu yang bermangga ini.
Sejenak di hadapan pusara Saidina Ali, saya sempat mendongak ke atas. Kelihatan cermin-cermin yang berkilauan disimbah cahaya neon, seolah-olah kilauan kristal yang mahal harganya. Menurut catatan, pembinaan asal makam ini diarahkan oleh seorang pemimpin Abbasiyah, yaitu Khalifah Harun al-Rashid. Binaan asalnya diperbuat dari batu kapur berwarna putih. Hari ini, kubah dan menara-menara di kompleks makam ini bersalut emas. Binaan terbaru yang kita lihat hari ini dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan Iraq. Berbual dengan penjaga makam Saidina Ali, beliau memberitahu di makam ini ada tersimpan senaskah Al-Quran tulisan tangan Saidina Ali. Naskah tersebut terkunci rapi dalam sebuah peti khas. Bagaimanapun, saya tidak dibenarkan merakamkan gambar peti simpanan tersebut. Saya perhatikan halaman makam ini turut menempatkan beberapa buah bilik kecil. Saya diberitahu, bilik-bilik kecil tersebut digunakan sebagai kelas-kelas pengajian Islam. Sejak berkurun lamanya, Najaf serta makam-makam yang berselerakkan di bandar ini ditawan, dimusnahkan mahupun dibakar oleh pemerintah-pemerintah yang silih berganti. Bahkan, makam Saidina Ali sendiri sudah 3 kali musnah dan dibaiki semula. Kebanyakan penganut Syiah dari seluruh pelosok dunia datang ke Najaf dan memohon supaya jasad mereka dapat disemadikan di sini, berhampiran dengan makam Saidina Ali. Bagi mereka, bersemadi di sini adalah suatu penghormatan yang amat tinggi. Walaupun bandar Karbala, Kufah dan Najaf adalah bandar suci penganut Syiah, penganut sunnah tidak dihalang dari berkunjung ke masjid-masjid dan makam-makam yang berselerakkan di ketiga-tiga buah bandar suci ini. Sesiapa saja yang ingin beribadat di masjid mahupun menziarahi makam-makam di sini adalah dialu-alukan. Tiada sempadan, tiada larangan, baik Syiah mahupun sunnah. Semuanya sama, umat Islam. Saya berdoa di Masjid Ali, mengharapkan umat Islam saling bersatu padu. Janganlah ada perbalahan dan pertumpahan darah berlaku akibat sengketa sesama sendiri. سعد من والاكم وهلك من عاداكم وخاب من جهلكم وذل من فارقكم وفاضل من تمسككم. Inilah Irak sejak berkurun lama. Negara ini tidak pernah sunyi dari pelbagai peristiwa. Perang dan pembunuhan sering berlaku. Bilakah semuanya akan berakhir? Saya sendiri tidak tahu. Yang pasti, apa yang berlaku akan tercatat dalam lipatan sejarah. Irak, kini saya tinggalkan. Tinggallah negara yang kaya dengan pelbagai kisah. Apa yang akan berlaku, hanya Tuhan saja yang mengetahui. Saya susuri jalan raya yang terbentang luas menuju Damsyik. Kedengan silam menghantui pemikiran saya.
Selamat tinggal Irak. Semoga apa yang berlaku ada hikmahnya dari Tuhan. Pusat Transformasi Bandar menyediakan